ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi oleh jawatankuasa masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bermula pada malam ni kita akan menggunakan kitab ensiklopedia adab Islam jilid yang kedua. Dan dalam jilid yang kedua ni fasal satu dia adalah adab as-safar. Adab as-safar. Maksudnya adab dalam perjalanan. Safar tu maksudnya perjalanan lah. Ataupun orang yang terlibat dengan safar tu dinamakan musafir. Musafir. Kadang-kadang manusia ni dia tak terlepas dari keadaan yang memaksanya untuk melakukan perjalanan ataupun safar. Tak dapat tidak dia kena safar, baik untuk selesaikan perkara agama ataupun perkara dunia, pergi umrah ke, pergi haji ke, ataupun urusan dunia, hantar anak belajar kat KL kan? Nak pergi Temuduga kerja, urusan dunia. So kadang-kadang perkara-perkara ni menyebabkan kita tak boleh elak daripada yang dinamakan safar. Kemudian oleh sebab itu sepatutnya seorang Muslim dia perlu melihat beberapa adab ataupun sunnah safar yang telah dianjurkan oleh Islam. Kita kadang-kadang bila kita nak bermusafir tu kita tak fikir tentang beberapa adab ataupun sunnah ketika musafir. Nak lihat sunnah masa musafir ni, kalau nak pergi umrah baru duk tengok apa dia punya adab-adab dia. Kalau nak pergi haji baru tengok adab-adab safar. Tapi dalam urusan dunia kadang-kadang kita tak peduli pun adab-adab safar ni, sedangkan kedua-duanya adalah safar kan? Sama ada kita pergi umrah, pergi haji, kita sebagai orang yang dinamakan musafir, ataupun kita temuduga kerja, ataupun hantar anak kita pergi belajar ke apa, kita juga disebut sebagai musafir. Kedua-duanya sama, safar. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu kita tengoklah dalam bab safar ni. Pertama sekali, hendaklah niat yang baik. Niat tu kena baik. Sebab tu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahawa sesungguhnya setiap amal itu bergantung dengan niat, dan tiap-tiap orang yang mendapatkan balasan sesuai apa yang diniatkan. Maksudnya semua amalan ni dia didahului dengan niat. Apa pun. Kita nak main masjid tadi ada niat? Mesti lah kan? Kalau tak ada niat tu kira orang gila kot kan? Apa aja kita nak buat, hatta nak minum air ni mesti didahului dengan niat. Mesti didahului dengan niat. Cuma dalam masyarakat kita, khususnya Nusantara, kadang-kadang salah faham terhadap masalah niat ni kan? Niat boleh tak berlaku lah kot. Sebahagian tempat dia menganggap mesti ada nawaitu sauma ghadin, dia mesti ada yang tu. Kalau tak ada yang tu dia rasa macam tak sah puasa dia. Itu yang bila bangun tidur subuh terlewat, dia tu Allah semalam tak niat. Semalam tak niat. Kita kata semalam bukan teringat kata nak puasa. Iyalah memang teringat, tapi tak nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma ghadin tu tak ada.
Bahkan ada orang yang dia bangun sahur, bangun sok kan. Bila kena online ni kita sebut sahur lah. Yang bangun sahur dah makan lah, lepas tu dia tidur balik, sedang-sedang subuh lambat dia bangun, Allah tak niat semalam. Kita tanya bangun sahur tu untuk apa? Dia kata untuk puasa lah. Niat lah tu. Dia ingat niat tu adalah susunan perkataan. Susunan perkataan. So sama juga masyarakat kita terjemahkan benda ni dalam salat. Kan? Walaupun di dalam mazhab Syafi'i kan, ada menyebut tentang lafaz niat tu, tetapi dalam Al-Majmu' Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebut bahawa ramai orang salah faham terhadap perkataan Imam Syafi'i kan? So Imam Syafi'i menyebut tentang niat haji dan umrah yang telah dilafazkan oleh Nabi. Teks Imam Syafi'i itu disalah fahami, lalu timbullah bahawa sunat untuk melafazkan niat tu. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah kan. Baik, jadi lafaz ini sehingga kan ada orang dia salah faham, dia menganggap bahawa melafaz tu adalah satu keperluan dalam salat, satu package dengan niat. Saya tengok di Perlis tak berlaku lah. Di Perlis tak berlaku. Imam takbir Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar, senang. Tapi di tempat-tempat lain imam dah takbir usolli fardal maghribi, dia susun lagi tu, dia susun lagi perkataan kan. Tempat niat ni di mana? Hati. Niat ni dalam hati. Lafaz, kalau dia niat salat maghrib tapi lafaz salat isyak, kira yang mana? Kira dalam hati. Lafaz tu tak kira. Lafaz tu tak kira. Baik, kita ambil jalan pertengahan lah bagi orang yang nak lafaz tu. Kalau dia nak lafaz juga, hendaklah dia lafaz sebelum imam mengangkat takbir. Kalau nak lafaz juga, sebab Nabi sebut innama ju'ilal imam liutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maksudnya bila imam takbir, makmum terus takbir. Tak ada diselangi dengan masa yang nak panjang, nak niat lafaz dulu apa semua, terus takbir. Kalau nak ikut yang kata lafaz juga tu, sebelum imam takbir. Bila imam takbir, makmum pun bertakbir. Adapun duk berlaku di beberapa buah negeri, bila kita jadi makmum, kita solat tepi dia kan, tambah dulu solat biasa ni kan, maksudnya bukan PKP ni, dia jarak. Kalau duduk sebelah tepi ni memang dengar clear kan. Imam dah angkat takbir, dia usalli fardal, dia masih lagi. Bahkan lafaz dia tu kadang-kadang mengganggu kita yang salat. Bila imam takbir Allahu Akbar, saya pun Allahu Akbar, saya sedang salat, dia ni duk lafaz lagi. Kena hak was-was pula, ulang sampai 3-4 kali tu. Usalli, angkat tak jadi lagi, turun, angkat tak jadi lagi. Saya duk tengok kat negara Arab, tak jumpa orang was-was, tak jumpa. Belajar kat Jordan, pernah pergi Mesir, Saudi banyak kali, pernah pergi Syria, mana lagi, tak jumpa orang was-was. Tapi so far saya duk solat kat masjid di Perlis ni, tak jumpa agak orang yang jenis was-was ni. Tak tahu lah tempat lain, tapi tak jumpa lagi lah. Tempat lain, kira negeri lain ni kerap jumpa. Saya melihat was-was ni hasil gagal untuk faham tentang niat tu sendiri. Niat ni dia lintasan hati, lintas. Kita angkat takbir sebab memang dalam mazhab Syafi'i dia niat tu muqtarinan
bitakbir, kan? Dia bila angkat takbir tu dia niat. Maksudnya kita angkat takbir tu kita tahu nak buat apa, niat tu. Jadi hak geng-geng hak susun perkataan ni dia jadi lama angkat Allah, sebab dia susun. Sahaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah Taala, disusun panjang tu. Yang tu bukan niat. Niat ni lintasan. Kita angkat takbir, kita tahu kita buat apa. Niat lah tu. Niat lah. Kalau kita angkat sahaja aku solat fardu maghrib, tu bukan niat, tu karangan bahasa Melayu SPM. Tu bukan niat. Niat ni lintasan. Contoh lah, tuan-tuan cuti sekolah ni kira nak pi ke KL, nak pi berjalan kat KL. Duk niat dalam hati ni, tuan-tuan naik channel, dia lintas lah. Kira cuti sekolah nak pi KL, dia lintas. Ke tuan-tuan jenis, pada cuti sekolah ini aku akan pergi ke KL bersama keluarga aku, ke macam tu dalam hati? Tak. Lintasan. So niat itu lintasan. Maksudnya bila kita mengangkat takbir, kita tahu kita buat apa, kita telah berniat. Masalah bila gagal faham, akhirnya dia akan jadi panjang, dia akan ganggu orang, dan lebih malang lagi, dia akan melibatkan was-was. Jadi was-was. Jadi was-was. Saya berapa kali jumpa orang was-was ni, 3-4 kali tak lepas. Allah tak lepas, Allah tak lepas. Sebab dia niat tu dia diingat susunan perkataan. Jadi syaitan akan mudah ganggu. Dia bila dia susunan perkataan dia tak jadi, dia turun, dia usalli balik. Usalli, angkat takbir Allah, usalli tu dia, kalau kita salat sebelah Melayu, hak Melayu ni dia akan dengar apa? Usalli lah. Kalau kita pergi masjid yang ada Arab, UIA, apa semua kan, bila kita sebut usalli, sebelah ni orang Arab, dia dah terjemah dah. Dia faham apa? Aku nak semayang lah. Dia dengar tu, usalli tu, aku nak semayang. Kita memang dengar usalli, dia tu aku nak semayang. Jadi tuan-tuan bayangkan, Allah tak jadi, aku nak semayang. Allah tak jadi, aku nak semayang. Dia tahan nak semayang lah. Aku nak semayang. Nampak? Baik. Jadi bila diangkat, orang yang was-was ni angkat tangan takbir, Allah tak jadi, kali ketiga aja dia angkat takbir, tuan-tuan try tangkap tangan dia. Ni abang nak buat apa? Dia tak, aku nak sembahyang. Sembahyang apa? Maghrib mah. Kan? Kerana Allah dah tentu dah, bukan ada siapa-siapa paksa. Jadi macam kalau dalam mazhab Syafi'i qasar ta'yin tu cukup dah tu sebenarnya. Dia sedap dia nak buat apa. Nampak? Dia sedap dia nak buat apa. Maka sebenarnya dia telah berniat. Kecuali kalau dia angkat kali ketiga tu, tangkap tangan dia, abang nak buat apa? Astaghfirullah, aku tengah bawa lori ke buat apa ni? Yang tu tak berniat. Jadi masyarakat kita dia tak faham hak niat ni, sehingga akhirnya dia dalam memahami niat ni, dia ingat termasuk lafaz. Saya beberapa kali masbuk. Ini bukan cerita di sini ya, tempat lain, negeri lain, masbuk. Masuk masjid sama-sama kan? Imam pun dah baca surah dah hujung-hujung separuh dah. So saya diri je, Allahu Akbar. Dia duduk salli fardhu subhi raka'ataini. Dia ambil masa. Saya dan habis Fatihah, dia tak dan habis, tak sempat habis. Bila imam rukuk, dia pun rukuk. Dia menganggap dia dapat satu rakaat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Fatihah tu rukun.
Bayangkan sebab apa dia duk lafazkan juga, sebab dia rasa niat dengan lafaz tu satu package, mesti. Sehingga kan dah lambat pun kira macam orang Melayu di orang kita di tempat-tempat lain lah kan? Bukan di Perlis, di tempat lain menganggap bahawa salat dengan doa, salat berjemaah dengan doa secara berjemaah itu satu package. Ini realiti. Dia di Perlis ni okey, tapi di tempat lain dia menganggap kalau solat berjemaah mesti doa berjemaah. Sekarang ni musim PKP apa ni, dia ada jarak. Tuan-tuan pergi ke shopping kompleks, kalau RR ni tak apalah orang duk jamak. Kalau tak jamak pun ada masalah agak. Ada orang nak cepat, ada orang naik bas. So kapasiti surau tu dia tak boleh isi ramai. Jadi bila masuk sebahagian duk baris, duk tunggu. Hak duk berdiri ramai, duk ambil uduk lagi, duk luak lagi. Dia bagi salam, astagfirullah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu, doa lagi. Sebab dia menganggap package mesti habiskan. Saya sebut masyarakat kita, dia menganggap package ni akhirnya dia buat benda yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, Allah minta salam minka salam. Bangun. Nu orang nak salat lagi nu. Baik. Sama juga dalam hal niat tadi, bila dia menganggap bahawa lafaz dan dalam hati itu adalah satu package. Maknanya niat ini suatu yang mudah. Dia hanyalah lintasan hati. Cuma yang sukar bukan yang hak susun tu. Bukan yang tu. Bukan nak buat pemasuk niat tu. Sebab orang dia pemasuk niat, batu panjang Allah, sebahagian tu tangkap tarik tu, sebab dia rasa dapat niat tu. Yang tu sebenarnya salah. Yang tu tak susah. Nak niat ni tak susah. Yang susah adalah menjaga niat. Hak tu susah. Jaga niat, hak tu memang payah. Sebab dalam soal ibadah pun kalau niat tu tak jaga, dia boleh jadi bukan ibadah. Dalam hal ibadah, kalau niat tak jaga pun dia boleh jadi bukan ibadah. Apatah lagi kalau dalam hal yang dunia, hal ibadah pun boleh jadi tak ibadah. Kalau bab dunia lebih-lebih lagi ya. Sebab tu Allah sebut fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yura'un, dan mereka yang riak, buat ibadat kerana nak riak, nak orang tengok ibadat dia. Maksudnya benda tu ibadat dah, tapi niat dia tu telah lari. Bagus dah, ya Allah takbir, Allahu akbar, nampak macam ada orang tengok aku kan. Salat dengan cara elok, baca panjang sikit, rokok elok, sujud elok, riak. Kalau tak ada orang tengok, cepat. Jadi kita sebut sekali lagi, yang susah niat ni bukanlah susunan perkataan sebagaimana orang kita faham. Yang susah adalah bagaimana kita nak memelihara niat kita supaya apa yang kita buat jadi ibadah. Contoh dalam hal ni musafir, kita nak safar, kita ni